Sokong Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan masuk neraka. Mazli Malik dihalau ketika sedang berkempen. Anwar yakin dakwa Pakatan Harapan mendahului kemenangan PRU15. Ismail kecewa ada rakan kabinet tidak tercalon bertanding. Anwar pernah tawar Muhyiddin jadi TPM. Kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi ni, balik pangkah Perikatan Nasional. Siapa yang pangkah Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, masuk pi neraka. Ketua Pemuda PAS kawasan SEK Muhammad Syaiful Muhammad Nasir memohon untuk berehat daripada jawatan yang disandangnya. Keputusan itu dibuat setelah tular rakaman ceramah yang dia menghukum pengundi yang memilih Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sebagai masuk neraka. Dalam surat bertarikh 11 November, dia menyatakan hasrat untuk berehat untuk tempoh yang akan diberitahu kelak. Permohonan ini adalah secara sukarela tanpa dipaksa mana-mana pihak dan saya mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas apa yang berlaku. Ucapan di dalam video tersebut merupakan ucapan saya sendiri, bukan mewakili PAS khususnya dan Perikatan Nasional amnya. Saya juga ingin memohon maaf kepada semua pihak, sama ada di dalam PAS dan Perikatan Nasional yang terkesan dan tersinggung akan ucapan saya itu, katanya dipetik daripada surat yang tular. Setiausaha PAS SEK Badrul Hisham Abdul Rahman mengesahkan kesahihan surat Muhammad Syaiful itu. Dia bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perkara tersebut ketika dihubungi. Terdahulu tular rakaman video ceramah Muhammad Syaiful yang meminta pengundi SEK memilih Perikatan Nasional dan menurutnya, jika pengundi memilih Barisan Nasional atau Pakatan Harapan akan masuk neraka. Pesan saya kepada semua pengundi-pengundi di SEK yang nak mengundi, balik pangkal Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masuk api neraka, kata Muhammad Syaiful pada klip video itu. Semalam, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin turut memohon maaf kepada pihak yang tersinggung dengan kenyataan Muhammad Syaiful itu. Muhyiddin pada masa sama mengingatkan semua calon yang berkempen supaya mengelak daripada membuat kenyataan yang boleh menimbulkan salah faham. Calon Pakatan Harapan bagi kerusi Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik terpaksa bersabar apabila dihalau seorang warga emas ketika berkempen di kawasan tersebut. Video berdurasi 1 minit 29 saat mengenai kejadian tersebut tular. Ketika ini yang memaparkan bekas Menteri Pendidikan tiba di sebuah dewan dalam kawasan Simpang Renggam. Dalam video berkenaan, lelaki berkenaan naik angin ketika Dr. Mazli sampai di pintu pagar dewan berkenaan sebelum menjerit ke arah calon Pakatan Harapan tersebut dengan nada keras menyuruhnya pulang. Bagaimanapun, dua anggota polis mengawal dan menenangkan warga emas tersebut daripada terus marah sebelum dibawa tepi jalan di dewan itu. Selepas lelaki itu ditenangkan, datang seorang lagi warga emas yang juga tidak membenarkan Dr. Mazli berkempen di situ dan memintanya pulang. Kita ikut undang-undang. Malam tadi sudah cakap politik tidak dibenarkan datang berkempen di dewan itu, kata warga emas tersebut sebelum Dr. Mazli mencelah dan memberitahu banyak yang sudah dilakukan di Simpang Renggam. Dr. Mazli berkata beliau sudah hampir 5 tahun berkhidmat di parlimen itu dan antara yang sudah diselesaikan masalah air dan sampah selain membawa restoran makanan segera McDonald di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, lelaki warga emas tersebut masih tidak mahu mendengar penerangan dan menyuruh penyandang kerusi Parlimen Simpang Renggam itu pulang sebelum Dr. Mazli mendakwa layanan diberikan lelaki itu sebagai inilah perangai UMNO. Dr. Mazli kemudian mendakwa rakyat mengenalinya dan sentiasa bersama rakyat sama ada susah atau senang. Kejadian tersebut dipercayai dirakam jentera kempen Pakatan Harapan sebelum tular dalam media sosial. Pada pilihan raya umum ke-14, kerusi Parlimen Simpang Renggam dimenangi Dr. Mazli dengan 18,157 undi berbanding calon Lian Tek Meng Barisan Nasional meraih 14,682 undi, manakala Muhammad Jubri Selamat PAS mendapat 2,983 undi. Dr. Mazli menang dengan majoriti 3,475 undi. Pada PRU15, Dr. Mazli akan berdepan Pengerusi UMNO dan Barisan Nasional Johor, Dr. Sri Hasni Muhammad, Muhammad Fazrul Kamat Perikatan Nasional serta Kamal Kusmim Gabungan Tanah Air. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa kajian mendapati gabungan itu sedang mendahului parti-parti lain dalam saingan pilihan raya umum ke-15 ketika ini. Sekarang ini semua kajian beritahu, semua analis kata Pakatan Harapan sekarang leading nombor 1. Sikit saja lagi mahu menang. Jadi kita kena menang. Bukan saja menang Sungai Siput, tapi ambillah kawasan baru lagi, dakwanya. Menurutnya antara kawasan lain yang boleh dimenangi ialah Pasir Salak, Tambun, Taiping di Perak, selain Padang Serai di Kedah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah mega di Taman Orkid Sungai Siput.
Hadir sama calon Parlimen Sungai Siput SK Savan dan calon Dewan Undangan Negeri Jalong Loh Ziyi dan Don Lintang Zaim Sidki Zulkifli. Sementara itu Anwar berkata beliau telah mula menjalin hubungan baik dengan pemimpin luar sebagai usaha untuk membantu mengatur semula ekonomi Malaysia. Dalam masa sama beliau mendakwa turut mengadakan pertemuan dengan syarikat-syarikat besar di negara-negara berkenaan termasuk China, India, Turki dan Indonesia. Semua ini untuk apa? Supaya bila kita naik, orang percaya kepada kita. Kita boleh panggil dia invest dalam negara ini. Bila dia invest dalam negara ini, rakyat ada kerja, kena buat kerja. Bila ekonomi naik, orang meniaga berjaya, pekerjaan banyak, meniaga jalan. Jadi selamat rakyat. Itu yang saya katakan sebagai dasar kita. Ingat, ekonomi, katanya. Menurutnya dalam perjuangan untuk membangunkan semula ekonomi, beliau akan melibatkan semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan keturunan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui berasa agak kecewa sebelum ini apabila ada rakan dalam kabinet beliau daripada UMNO tidak dicalonkan untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Naib Presiden UMNO itu berkata, biarpun tidak terpilih, ada dalam kalangan mereka masih kekal setia bersama parti dan bersedia memastikan kemenangan Barisan Nasional pada PRU15. Jasa mereka kita tidak akan lupa. Lebih-lebih lagi, apabila mereka tak dapat bertanding, mereka tidak menentang parti. Saya sendiri pun berasa agak kecewa apabila rakan yang merupakan calon boleh menang dan berjasa kepada parti tidak dapat bertanding, katanya dalam sidang media selepas merasmikan projek Seksyen Selangau, Lebuhraya Pan Borneo Sarawak di Selangau. 4 Menteri Kabinet UMNO yang tidak dicalonkan semula ialah Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba serta Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Syahidan mengambil keputusan bertanding sebagai calon Perikatan Nasional PAS untuk mempertahan kerusi Parlimen Arau yang dibenanginya dalam PRU14. Ditanya jika mereka yang tidak dicalonkan semula dan membuktikan kesetiaan kepada parti akan dilantik memegang peranan penting jika Barisan Nasional menang, Ismail Sabri berkata, beri kita kemenangan dulu dan kita akan buat keputusan selepas itu. Usaha pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri tidak akan menjadi kenyataan selagi dia bekerjasama dengan DAP, menurut bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Bercakap di depan kira-kira 600 hadirin dalam program jelajah Perikatan Nasional BEST di Tambun, Perak, Muhyiddin berkata Anwar tidak akan dapat mencapai matlamat itu memandangkan orang Melayu akan terus menolak DAP. Katanya lagi, dia sudah menyatakan perkara itu kepada Anwar ketika dia memimpin kerajaan. Saya cakap, sorry Anwar, saya Perdana Menteri sekarang. Saya beritahu dia yang dia tak akan jadi Perdana Menteri selagi bersama DAP. Saya cakap kepada Anwar, terus terang, kata pengerusi Perikatan Nasional itu. DAP telah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri sejak PRU 1999, memandangkan asas sokongan utama DAP adalah pengundi China dan India. Para pemimpin Perikatan Nasional berulang kali membangkitkan perkara itu untuk memaparkan Pakatan Harapan sebagai sebuah gabungan yang didominasi orang bukan Melayu. Muhyiddin pula adalah calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Kedua-dua, Muhyiddin dan Anwar, berusia 75 tahun. Bagi menunjukkan kelayakannya, Muhyiddin berkata dia menerima sokongan Anwar sejak 1998 ketika Presiden PKR itu masih timbalan Perdana Menteri. Ketika itu Anwar dilihat sebagai pengganti kepada Dr. Mahathir Mohamad. Dia bagaimanapun dipecat dari kerajaan dan UMNO pada September 1998. Anwar beritahu saya, Mahathir cakap tak lama lagi dia berhenti. Saya akan jadi Perdana Menteri dan anda akan jadi timbalan saya, dakwa Muhyiddin. Membandingkan dirinya dengan Anwar, Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri selama 17 bulan antara 2020 hingga 2021 berkata dia memiliki kemahiran mentadbir yang diperlukan untuk menguruskan negara. Sementara Anwar sudah lama berada di luar kerajaan, iaitu 23 tahun. Bukan nak burukkan Anwar, dia kawan saya. Tapi kalau sudah lebih 20 tahun tinggalkan kerajaan, nak kembali jadi Perdana Menteri, saya fikir agak sukar kerana dia perlu fahami dasar dan tindakan yang perlu diambil. Kita akan berdepan risiko besar jika dalam keadaan begitu. Masalah utama rakyat tak mungkin dapat selesai secepat yang rakyat mahu dan rakyat tak boleh tunggu lagi, katanya.